Semenjak 21 hari bulan Mac hinggalah hari ini, saban malam, setiap malam saya diundang untuk cerita benda yang sama. Tapi lagi cerita lagi banyak, lagi seronok saya. Karena setiap kali saya bercerita, di pentas mana juga, apa yang dapat saya lihat ialah kebangkitan anak-anak muda. Alhamdulillah, saya di Stadium Melawati beberapa malam yang lepas, puluhan ribu yang datang bersama-sama dengan Tuk Guru Ni Aziz, Tuk Guru Yang Berhormat Tuan Haji Awang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Khalid, dan ramai lagi pemimpin. Malam itu saya dapat lihat puluhan ribu anak muda. Sebab itu ini ialah satu kebangkitan baru yang seolah-olah menyamai tahun 1998. Saya yakin ini ialah petunjuk awal yang mana rakyat telah jemu dengan segala bentuk fitnah yang dibuat direka cipta oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang suntuk ini, saya nak sebut beberapa fakta yang lainnya tuan-tuan dan puan-puan fikirkanlah. Yang pertama sekali, saya dijemput menonton. Tuan-tuan rugilah tuan-tuan tengok 1 minit. Saya tengok 22 minit. Mana yang lihat tepuk tu dia rasa keras. Bila saya dijemput oleh bapa saudara saya seawal 15 hari bulan Mac, bapa saudara saya adalah seorang senator, seorang bekas adun, seorang ketua bahagian UMNO Sungai Petani, seorang jutawan, seorang sahabat kepada Dr. Mahathir, seorang sahabat baik kepada Tun Daim dan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Saya cukup hormat dia, kan dialah boleh dikatakan membesarkan saya. Dia menyemolahkan saya. Dia yang memberi tunjuk ajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berakhlak tinggi. Alhamdulillah, saya tidak segan silu mengatakan bapa saudara saya ini seorang yang cukup baik. 15 hari bulan, maknanya cukup awal, 15 bulan Mac yang lalu. Kemudian dia minta saya jumpa dengan seorang Tan Sri. Saya sebut dia Tan Sri mana? Dia kata Tan Sri Rahim Tamici. Saya katakan Tan Sri Tamici okeylah. So saya bagi date, tarikhnya 21 hari bulan. Kerana 21 hari bulan ialah juga tarikh kita bersidang di Parlimen. Dan tarikh itu juga tarikh yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri pembicaraan kes fitnah kedua. Saya sampai awal pukul 4 petang jumpa dia di hotel di Palma, sebuah hotel di Ampang. Tak beberapa minit kemudian saya dibawa dengan sebuah kereta ke hotel Flamingo. Saya naik saja ke bilik dengan bapa saudara saya. Saya tengok dua manusia yang cukup saya kenal. Yang pertama ialah SK. SK ini adalah orang Sungai Petani. Dan dia ini seorang ahli fisioterapis, tukang urut. Kalau tuan-tuan tengok pasukan bola, keranjang, bola sepak akan ada orang yang bersedia untuk urut, takut kejang, urat dan sebagainya. SK ini, bapa dia technician JKR di Sungai Petani, namanya Paramguru. Bapa dia campuran Sri Lanka, Tamil, campur Siam. Tuan-tuan kira lah macam mana? Sri Lanka, Tamil, campur Siam. Kahwin dengan mak dia Siam, dapat lagi SK yang Siam, campur Sri Lanka, campur Tamil, campur Siam. Jadi banyak Siam daripada Tamil lah. Baik, saya juga jumpa dia banyak kali di Langkawi kerana dia ikut Dr. Mahathir. Masuk saja, kemudian saya jumpa orang yang cukup saya kenali, Tan Sri Rahim. Tak mungkin saya lupa Tan Sri Rahim. Tuan-tuan pun tahu, bekas Ketua Menteri Melaka yang akhirnya hilang jawatan
kerana Kabinet Malaysia membuat keputusan untuk dia rehat daripada jawatan Ketua Menteri kerana ada kes dia terlibat dalam dua. Yang pertama dituduh rogol kanak-kanak yang di bawah umur. Kes itu dia menang. Yang keduanya ialah dia diminta berhenti oleh Kabinet juga kerana terlibat dalam rasuah. Waktu itu Peguam Negara Datuk Mokhtar Abdullah, tuan-tuan kenal yang kita panggil dugong arwah lah. Dan akhirnya oleh kerana itu dia melepaskan jawatan. Dia rasa dendam kesumat terhadap Anwar. Dia kata bila dia jumpa Dr. Mahathir dalam kes ini, tuan-tuan baca dia punya ataupun ikuti dia punya press conference ataupun sidang akhbar dia. Dia kata Dr. Mahathir pun tak suruh dia berhenti. Yang suruh dia berhenti ni adalah Anwar Ibrahim. Kita nak sebut kat dia, Anwar Ibrahim ni jawatan apa yang hebat sangat? Anwar Ibrahim waktu itu hanyalah seorang timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Tidak mungkin Anwar begitu mengarut hingga menyebabkan kamu terpaksa melepaskan jawatan. Baik, saya kenal baik dengan dia kerana saya juga ialah bekas ahli jawatankuasa UMNO bahagian Sungai Petani yang juga bekas campaign manager Datuk Zahid bin Hamidi yang hari ini Menteri Pertahanan dan sudah tentu sebagai seorang bekas ahli jawatankuasa ataupun waktu itu jawatankuasa UMNO dan juga campaign manager kepada Ketua Pemuda. Apabila Ketua Pemuda menang, sudah tentulah ghanimah banyak. Jadi saya menjadi ahli jawatankuasa UMNO yang kaya dan raya. Kaya itu duit, raya itu di hati. Orang itu orang sebut kaya dan raya. Bukan saja kaya dan raya. Mana ada duit joli, itu sebut kaya dan raya. Maknanya tuan-tuan, saya telah pun menikmati kekayaan sebelum tahun 98. Apabila berlaku pertembungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir, waktu itu position saya cukup hebat. Bukan saya seorang jutawan. Bukan saja saya seorang ahli jawatankuasa UMNO. Saya juga adalah ketua eksekutif Yayasan Gerak Bakti Pemuda UMNO. Maknanya hebatlah. Bila bertembungnya antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, saya memilih untuk bersama-sama dengan Anwar. Bukan kerana saya sayang Anwar. Malah kalau dibandingkan rapatnya saya dengan Anwar dengan rapatnya saya dengan Datuk Najib, saya lebih rapat dengan Datuk Najib Perdana Menteri sekarang. Saya tak rapat dengan Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim waktu itu timbalan Presiden. Tak mungkin saya seorang jawatankuasa UMNO bahagian dapat rapat. Sebab itu saya rapat dengan Datuk Najib kerana Datuk Najib ialah Ketua Pemuda UMNO. Apabila berlaku pertembungan ini, saya membuat keputusan untuk bersama-sama dengan Anwar kerana satu sebab saja. Apabila saya menjadi pengarah Biro Tata Negara sebelum menyertai politik, saya banyak mengendalikan khusus-khusus untuk orang-orang politik, orang UMNO. Saya kenal hampir semua pemimpin-pemimpin UMNO dan saya tahu siapa mereka. Dalam camp kita ada modul-modul tertentu. Bukan sahaja Dr. Mahathir akan memberikan syarahan tidak berhenti-henti untuk 3 hari 3 malam, tetapi juga ada waktu-waktunya kita berhenti bersolat dan kita berhenti untuk berkenalan satu sama lain. Sudah tentu sebagai pengarah, saya kenal hampir semua. Dan saya kenal hati budi Anwar Ibrahim. Sebab itu apabila dituduh bahawa Anwar Ibrahim meliwat, saya tak percaya. Sebab itu saya telefon hampir semua ketua pemuda waktu itu. Dan di antaranya ialah Wadi Saifuddin Nasution. Kita bincang. Dan akhirnya 2 September 1998, tarikh Anwar kena pecat. 3, 4, 5 kita bincang hari-hari, bermalam-malam di rumah Anwar Ibrahim. Akhirnya kita membuat keputusan kerana kita yakin bahawa orang yang benar ini mesti disokong. Tuan-tuan,